Lepas tu aku nak perbesar kat skrin ni. Okay. Belum belum ni. Kita. Okay Miss, jom. Mari kita buat soalan ni. Alright. Okay, so sekarang kita nak belajar chapter 6 trigonometry. Trigonometry ni pertama sekali kena tahu dia punya beberapa asas dulu. Asas apa yang kita kena tahu? Pertama sekali, trigonometry. Kita ada apa? Kita ada angle positif, kita ada angle negatif. Ada angle positif, ada angle negatif. So macam mana angle positif negatif tu? Contoh, kalau saya ada macam ni. Sekejap. Angle positif macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Ya. Okay. Lepas tu saya ni copy. Jadi kalau tak tulis kat whiteboard susah sikit. Lepas tu macam ni. Okay, kalau macam angle positif kita baca macam mana tau. Contohlah saya ada part CY dengan part CX. Lepas tu saya ada kat sini kan. Okay, kalau daripada kosong pergi naik kat sini, angle-nya adalah Positif. Contohlah dekat sini dia punya 30 darjah kan. So dia punya theta sama dengan positif 30 darjah lah. Macam tu. Lepas tu kita ada apa? Kita ada angle negatif. Kalau contohlah dia punya garis kat sini. Kalau kita baca daripada sini, angle-nya positif. Tapi kalau macam mana? Kalau kita baca macam ni. Kita baca macam ni, angle-nya negatif. Contohlah nilai kat sini adalah 30 darjah. So kita akan baca apa? Theta sama dengan negatif 30 degree. Macam tu. Okay, lepas tu kita apa? Kita ada juga selain pada itu, angle tu dia boleh, kalau maksimum angle kita tahu berapa? 360 kan, betul tak? Betul. 360. Tapi dalam trigonometry, angle tu boleh besar daripada 360. Contohlah saya ada macam ni. Okey, kalau kita boleh baca macam ni, dalam masa yang sama kita boleh baca macam ni. Macam ni. Dia macam ni kan. So apa? Dia punya angle kat sini akan lebih besar daripada 360. Macam tu. Itu yang paling asas lah. Okay, kejap, ada soalan nak tanya. Boleh tanya ke ni? Boleh. Tanya. Yang kedua ni kan, yang graf kedua yang cikgu lukis tu, dia negatif kalau dia start bacaan tu daripada arah bawah paksi X Ya, daripada arah bawah paksi X. Betul? So kalau macam contohlah, tengok graf yang pertama, saya baca macam ni kan. Kalau saya baca macam ni. Kalau atas paksi X tu pusing pun. Okey, kalau saya baca yang tengok graf pertama, saya buat merah tu, dia punya angle agak-agak dia berapa? Theta sama dengan negatif apa? Negatif 330. Ya, betul. Macam tu. Tepat sekali. Okey, faham maksudnya macam ni kan. Kalau dia start daripada atas paksi, kiranya positif. Kalau dia start bawah paksi X, dia kira negatif lah. Macam tu, betul? Betul. Tepat sekali. Okey. Okey, so yang tu yang paling asas tau. Lepas tu kena tahu apa lagi? Kena tahu kejap saya pun nak tanya. Kalau saya pakai bahasa Inggeris tak apa ke? Sebabnya lupa pula. Boleh sangat. Sebab saya kadang-kadang pakai bahasa Inggeris juga, cikgu. Faham. Okey, sekarang ni lepas tu kita ada apa? Kita ada benda yang basic sikit. Kalau kita ingat Socha. Kalau tan theta bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan opposite divide by adjacent. Okey, lepas tu kalau sin theta bersamaan dengan apa? Sin theta bersamaan dengan over dengan OH. Lepas tu apa? Lepas tu kalau cos theta bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan A over H. Macam tu. Ni macam benda basic lah. Lepas tu nampakkan bulatan ni. Okey, bulatan ni kita nak kena apa tau? Kita nak kena lukis apa? Okey, pertama sekali kena tahu kita ada apa tau? Kita ada, kalau sukuan dalam bahasa Inggeris apa? Sukuan. Kuadran. Kuadran. Okey. Kita ada, sini adalah kuadran 1. Kuadran 1. Sini pula dekat sini adalah kuadran yang kedua.
tiga. Kuadran yang ketiga, lupa pula letak T. Lepas tu sini apa? Sini pula adalah kuadran yang keempat. Kuadran keempat. Okey, lepas tu saya cuma label dia. Saya label sini Y, saya label sini X. Okey, lepas tu saya boleh label apa? Saya boleh label angle. Saya boleh label sini kosong. Saya boleh label sini apa? Dekat Y tu 90 degree. Lepas tu yang sebelah sana apa? Sebelah sini apa? 180 degree. 180 darjah. Sini pula 270 70 darjah. darjah. Lepas tu sini pula kosong ataupun apa? Kosong ataupun 360 darjah. darjah macam tu. Okey, so kalau untuk kuadran yang pertama, kita baca macam mana tau? Kita baca daripada kosong hingga apa? Hingga 90 darjah. Lepas tu kalau yang sini pula apa? Daripada 90 pergi ke mana? Pergi ke 180 darjah. Lepas tu yang kuadran yang ketiga daripada 180 hingga 270 darjah. darjah. Lepas tu kuadran keempat 270 hingga 360 darjah. darjah. Bagus. Okey, selepas itu baiklah. Saya akan buat macam mana tahu? Saya akan buat macam ni tahu. Saya akan buat macam ni. Okey, berarti betul-betul saya akan buat segitiga. Segitiga je macam ni. Segitiganya macam ni. Lepas tu segitiganya macam ni. Lepas tu segitiganya macam ni. Lepas tu segitiganya macam ni. Okey, so kalau segitiga macam ni, kita label apa tau? Kita nak kena label dia punya angle. Angle-nya kat mana? Angle-nya dekat sini. Dekat sini, dekat sini, dekat sini dengan dekat sini. Macam tu. Okey, lepas tu, dekat sini pula, apa yang awak kena tahu adalah, kalau macam kuadran yang pertama, daripada 0 hingga 90, kita panggil angle apa? Kita panggil angle apa? Angle Acute angle kan? acute. Ya, acute angle. Kalau daripada 90 ke 180, kita panggil dia punya angle-nya adalah apa? Angle-nya Obtuse. obtuse. Lepas tu dekat sini, daripada, okey, kalau macam 180 hingga 27 tak ada nama, 270 hingga 390 tak ada nama, tapi kita tahu apa tahu? Kita tahu dia punya angle, kalau 180 hingga 360 apa tahu? Kita panggil angle-nya sebagai reflex angle. Reflex angle. Reflex angle. Reflex angle ni daripada mana? Reflex angle ni daripada 180 sehingga apa? Sehingga 360 darjah. Macam tu. Kita ada acute angle, obtuse angle. Sebab apa? Sebab soalan dia akan mention theta tu sama ada acute angle, obtuse angle ataupun reflex angle. So kalau macam contoh lah, soalan tu mention obtuse angle, dia kuadran yang kedua. Macam tu. Okey, lepas tu. Yep. Nak tanya apa-apa? Okey. Tak ada. Lepas tu kan Nadi, Miss Nadi. Okey, contohlah saya cuma label ni tau. Saya label Socha, saya label opposite, adjacent dengan hypotenuse. Kalau macam fokus kepada kuadran yang pertama, sini adalah adjacent, sini pula adalah opposite, sini adalah hypotenuse. Sini adalah adjacent, sini adalah opposite, sini adalah hypotenuse, sini adalah adjacent, opposite, hypotenuse, lepas tu sini adjacent, sini opposite. Macam tu tak? Lepas tu kita tahu adjacent, opposite, hypotenuse ni dia angle ke dia panjang? Dia adalah Panjang kan? panjang, betul. Lepas tu kalau dekat sini kan kita boleh label apa? Sebabkan ini adalah graf Y melawan X. Kalau Y melawan X ada positif ada negatif, betul tak? Betul. So dekat dalam masa sama saya boleh label tahu. Saya boleh label kalau sini kuadran yang pertama adjacentnya positif. Lepas tu opposite-nya positif, manakala hypotenuse adalah positif. Okey, kalau hypotenuse sentiasa positif. Hypotenuse sentiasa positif. Okey, tapi nak tanya, kalau kuadran yang kedua, adjacent dia positif ke negatif? Negatif Ya, negatif. Lepas tu opposite? Negatif. Tengok Kejap. Y melawan X. Kuadran yang kedua, opposite,
Positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Okey, kena tengok tau dia macam ni. Macam ni, graf Y melawan X. Okey, sini kosong. Sini apa? 1, 2, ni pula negatif 1, negatif 2. Okey, lepas tu saya panjangkan. Negatif 1, negatif 2. Ni pula 1, ni pula 2. Dia kena refer macam tu tau. Oh, kiranya kalau tegak tu refer on paksi Y. Kalau yang baring tu refer on paksi X lah. Kiranya macam tu. Cuma yang betul. sengit tu hypotenuse memang akan always positif. Betul tak? Hypotenuse memang sentiasa akan positif. Dia cuma nak kena pasti betul-betul opposite dengan adjacent tu. Macam tu. Okey, lepas tu kalau... kenapa? Dapat. Okey. Okey, kalau kuadran yang ketiga, adjacent kita positif ke negatif? Kuadran yang ketiga, adjacent negatif. Opposite? Opposite negatif. Negatif, bagus. Okey, kuadran yang keempat, adjacent positif ke negatif? Positif. Positif. Manakala opposite? Negatif. Negatif, bagus. Macam tu. Tepat sekali. Okey, so lepas tu apa lagi yang kena tahu ni yang paling last nak kena tahu. Paling last apa tahu? Saya suka buat macam ni tau. Saya suka buat macam ni. Saya suka apa? Saya suka buat macam ni. Anak Santa tak cantik. Anak Santa tak cantik okey. Kalau Miss Naili biasa ingat macam mana? Add sugar to coffee. Sugar to coffee. Apa saya ingat anak Santa tak cantik sebab ada kawan saya nama ayah dia Santa. Semua orang. Kau menghina Okey, Bella. So daripada sini anak Santa tak cantik saya buat anak Santa tak cantik. Cantik di mana? Kalau E tu apa? Kalau E ni adalah all positif. Manakala sign apa? Kalau sign ni sign saja yang positif only. Lepas tu kalau type T apa? Kalau T adalah tan positif only. Lepas tu kalau C apa? C pula cos positif only. Macam tu. Dan settle lah kita punya diagram. Okey, boleh conteng dulu. Alright, thank you. Macam ni. Okey, dah salin ke? Boleh saya proceed ke tunggu dulu? Kejap tunggu. Tak apa saya tunggu. Ni macam berguna lah. Sebab apa? Sebab saya ada ajar budak SBP dengan budak sains TAPA. Budak sekolah sains. Dia orang kata diagram ni memang berguna untuk nak refer. Macam mana nak tahu dia punya adjacent opposite hypotenuse tu positif ke negatif. Oh, kiranya kalau kita nak jawab nanti memang akan refer kepada graf yang cikgu bagi ni lebih kurang. Sekejap cikgu. Tak apa. Okey, cikgu dah siap. Siap. Okey, bagus. Okey, lepas tu ni penambahan sikit. Okey, kalau macam toa socah kita punya segitiga, kita tengok segitiga ni kan. Kita ada sebuah segitiga. Macam ni. Lepas tu segitiganya bersudut tegak 90. Lepas tu kita ada nilai theta, betul tak? Lepas tu kita apa? Kita ada sini apa? Sini opposite, sini adjacent dan sini hypotenuse. Ada sebab tau kenapa saya label dia huruf besar. Sebab kenapa? Sebabnya tak nak kelirukan kita dengan apa tau. Ada satu lagi segitiga kita kena tahu juga di mana segitiga teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Nama huruf pula segitiga ni. Segitiga teorem Pythagoras. So kalau segitiga teorem Pythagoras kita label apa? Kita label sini A, sini B, sini C. Di mana A square sama dengan apa? Sama dengan B square tambah C square. Macam tu. So segitiga toa socah kena tahu dan segitiga teorem Pythagoras pun kena tahu. Macam tu. Actually nanti kita akan pakaikan formula teorem Pythagoras ni ke dalam chapter ni. Ya. Dua-dua pakai. Toa socah pakai.
Lepas tu yang tu pun pakai. Formula ni pun pakai lah kiranya. Dua-dua pakai. Okay, dapat. Tak sekali. Okay, dah siap ke? Okay, kejap cikgu. Tak apa. Sekejap. Okay, cikgu dah siap. Dah, okey, baiklah. So, kita proceed kepada bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya kan, perasan tak ada banyak formula ni kan? Ada banyak formula daripada 13 hingga 21. Kalau macam yang sekolah dia kan, sekolah dia memang bagi formula tau. Tapi bila masuk universiti, kita kena Hafal. kena hafal semua ni. Setiap satu tu kena hafal. Tapi selain daripada formula ni, yang terpapar kat sini ada juga beberapa formula yang awak kena tahu tau. Okey, formula apa yang paling wajib kena tahu? Yang pertama sekali adalah formula paling basic tau. Formula paling basic apa? Formula paling basic adalah kalau macam tan theta sama dengan, okey, kalau menggunakan sin over cos, kita tahu kalau tan theta sama apa? Sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta, betul tak? Betul. Kejap. Tan theta sin cos theta ni dapat daripada mana cikgu? Dia derive Dia tak derive, dia basic. Formula paling basic. Kalau derive tu kemudian. Yang ni memang kalau ikutkan diorang dah pernah belajar formula ni. Itu bukan perlu ingat lah. Formula ni dia tak bagilah. Theta over sin over cos. Yang ni memang kena ingat sendiri. So ini formula yang wajib lah diorang kena tahu Kena tahu. Okey, lepas tu ada juga beberapa formula lain kena tahu. Kita kena tahu apa? Kita kena tahu cosec theta, kita kena tahu sec theta, kita kena tahu cot theta, macam ni. Okey, so macam mana kita nak tahu kalau cosec theta, sec theta dengan cot theta ni macam mana? Kamu tengok huruf apa? Kamu tengok huruf yang ketiga, huruf yang ketiga, huruf yang ketiga. Kalau yang pertama tu huruf ketiganya adalah S cosec theta. Maksudnya apa? Cosec theta maksudnya sama dengan 1 over, kita ambil huruf ketiga S. So dia apa? 1 over sin theta. Lepas tu dekat sini, tengok huruf ketiga sini C. So apa? 1 over C. C adalah apa? C adalah cos theta. Manakala yang T pula, yang T. So apa? Jadi 1 over tan theta. Macam tu. Okey, macam tu. Okey, dapat cikgu. Selepas itu, dalam masa yang sama, perasan tak? Kalau tan theta sama dengan sin over cos, dalam masa yang sama, cot theta ni kena ingat ada satu lagi, cot theta. Kalau kita gunakan, kalau tan theta sin over cos, kalau cot theta sama apa? Dia jadi terbalik. So, bila jadi terbalik apa? Jadilah dia cos theta over dengan sin theta. Sebab apa? Sebab kita tahu cot theta sama dengan 1 over tan. So bila kena kisi dengan cos dia jadi terbalik. Macam tu. Boleh. Okay. So kiranya cot ni ada dua benda lah kan? Satu per tan theta dengan cos per sin. Betul? Betul. So cot ni dia boleh jadi dua tau. Sama ada 1 over tan ataupun cos over sin. Macam tu. Tepat sekali. Okey. Ini formula yang saya tulis ni dia wajib. Memang wajib ingat. Wajib ingat, dia tak bagi dan awak kena ingat. Macam tu. Okey, selepas tu kita dapat. Kita ada apa? Dia lebih kepada konsep tau. Lebih kepada konsep. Kalau saya contoh, saya buat macam mana tau. Saya buat asing. Lebih kepada konsep. So, lebih kepada konsep. Contoh lah kan. Contohnya kalau saya ada apa? Kalau saya ada cot. Bukan cot. Contoh saya ada apa tahu? Saya ada
Kalau tan square theta, dia boleh tulis apa? Awak tahu tan theta sama dengan sin theta over cos. Tapi kalau dia letak kuasa, tan square theta, dia boleh tulis apa? Boleh kita tulis sin square theta over dengan apa? Over dengan cos square theta. Macam tu. Oh, kiranya letak kuasa 2 je lah daripada yang asal. Ya, letak kuasa 2 daripada asal. Dalam masa yang sama, kita boleh kacau dia punya kuasa, kita boleh kacau dia punya angle. Contohlah kan, saya buat cot 2 theta. Awak tahu cot theta sama dengan cos theta over sin. Tapi kalau cot 2 theta boleh apa? Cos. Lepas tu? Cos kuasa 2 theta per sin kuasa 2 theta Ya, ke? kalau dekat sini saya tak Oh. kacau dia punya kuasa, saya kacau dia punya angle. Oh, 2 lah kiranya. So, cos Ya. 2 theta per sin 2 theta, betul? Betul, dengan sin 2 theta. Tepat sekali. Macam tu. Dah tu. Saya boleh kacau dia punya kuasa, saya boleh kacau dia punya angle. Tapi formula tak berubah. Kita cuma kacau kuasa, kita cuma kacau angle je. Macam tu. Okay. Dalam masa yang sama, contohlah kan, kalau saya ada bracket sin theta square, kalau saya open sin theta square, saya open, dia boleh tulis apa tau? Dia boleh tulis sin square theta. Macam tu. Oh, kiranya sin tu lah yang kuasa 2, bukan theta kan? Ya, bukan theta tu. Tepat sekali. Theta tu tak perlu. Okey, lepas tu kita ada apa lagi tahu? Kita ada lagi ni. Kalau contohlah cos theta berdekat dengan satu tolak cos theta kan. Macam ni. So dia akan jadi apa? Cos theta darab dengan satu jadi cos theta. Tolak dengan cos theta darab dengan cos theta. So dapat apa? Dapat cos. Kuasa 2 theta. Ya, kuasa 2 theta. Macam tu. So yang bawah ni dia bukan formula, dia lebih kepada konsep. Kita boleh kacau dia punya power. Formula tu sendirilah. Kita boleh kacau dia punya angle. Lepas tu ingat, kalau dia kuasa 2, kita kuasa 2 dekat dia punya function trigo tu je. Tak perlu theta tu sekali. Function trigo tu apa? Sin ke, cos ke, apa semua ke, macam tu. Okey. Sekejap cikgu. Okey, tak apa. Saya bagi saya dulu Salim. Okey, cikgu dah siap. Dah, okey, bagus. Baiklah, selepas itu kan, dekat formula ni, saya recommend awak pakai pen merah, fokus kepada formula 19, 20 dengan 21 kan. Okey, yang ni dekat kertas saya bagi tu, tulis dekat bawah. Contohlah kan, saya ambil formula pertama, sin 2A sama dengan 2 sin A over sin A ni kan, yang ni. Yang pertama first tu. Kalau contoh nombor 19 ni, saya buat apa tau? Saya buat dia jadi sin A. Kalau sin A apa pula? Kalau sin 2A sama dengan 2 sin A cos A kan? Macam mana 2A menjadi A? 2A dia buat apa jadi A? Macam mana 2A jadi A? Dia bahagi 2 ke? Bahagi 2. So dekat angle tu saya bahagi 2. So dia apa? Jadinya 2 sin. So dia apa? Kalau A bahagi 2 dia apa? Jadilah dia A per A 2. per 2. Lepas tu dia apa? Cos A per 2. Macam tu. Lepas tu kalau contohlah nombor 20, situ cos 2A, saya tukarkan dia jadi cos A. So dia akan jadi sama dengan apa? Kalau yang pertama jadi apa? Cos square. Kuasa 2A tolak A. sin kuasa Oh, A per 2 lah kiranya. Ya, tolak dengan sin square A per 2. Macam tu. Saya cuma kacau dia punya angle tau. Saya cuma kacau dia punya angle saja. Saya tak kacau luar. So yang kedua pula apa? Ya, sama dengan Kedua apa ni? Dia kena darabkan dengan 2 semua tu. ni yang tu. Tak, saya cuma kacau dia punya angle. Angle tu saya bagi 2. Oh, okey. So 2 cos kuasa 2A per 2 ke? Ya, betul. Lepas tu Tolak 1 per 2. satu tu angle ke? Oh, betul juga Dia kacau angle je lah So tolak dengan Tolak dengan 1 sahaja. Ya, tolak dengan 1 sahaja. Dia punya angle tu yang ni, yang besar tu.
Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni, sorry, bukan yang tu. Yang ni, yang ni, yang ni. Yang saya bulat tu nampak tak? Saya cuma kacau dia punya angle saja. Macam tu. Okay, so lepas tu kalau yang ketiga pula apa? Satu tolak dengan? Satu tolakkan dengan 2 sin kuasa 2 per A. Sin kuasa 2. Lepas tu Per A. per A. A per A pula. A per 2. Ya, A per 2. Dah tu. Lepas tu formula nombor 21. Okay, so dah apa? Saya bagi 2. Siapa jadilah dia tan A sama dengan apa? Sama dengan? Tan A sama dengan 2 tan A per 2 bahagi 1 tolak tan kuasa 2 A per 2. Ya, tepat sekali. Macam tu. Sebab Actually apa? kan, sebab apa? Saya nak tahu juga ni. Sebabnya exam pernah keluar, dia keluar tan A per 2. Tan A per 2. Kalau tan A Dia per 2 maksudnya pakai sekejap, formula nombor 19 ke 20 ke 21. 21 lah. Tan A per 2 kan? Ya. Sekejap, kalau tan A kalau tan A per 2 maksudnya semua tu kena per 2 lah. Tak, saya cuma kacau angle tu. Angle saya bagi 2. Kan? Angle tu saya bagi 2. Sebabnya benda ni kena bagi tahu. Sebabnya dekat SPM dia pernah keluar angle tu dia divide by 2. Angle saja dia divide by 2. So kena tahu lah macam mana angle tu boleh divide by 2. Saya cuma kacau dia punya angle je. Kiranya dia follow lah kalau bahagi 2, yang lain semua kena bahagi 2 lah angle dia tu. Ya, betul, tepat sekali. Sekejap cikgu nak salin. Okay. Yang ni biasanya memang saya suruh pakai pen merah tulis supaya awak ingat. Mana dia boleh jadi. Salin dulu. Tengah salin je. Apa? Okey, dah siap cikgu. Dah, okey, bagus. Okey, yang seterusnya. Paling basic lagi nak kena tahu apa? Kena tahu dia punya graf. Okey, so dia punya graf ni macam mana? Dia punya graf. Kalau contoh, kalau saya ada graf apa tau? Kalau ada graf Y, graf Y pula graf tan. Kalau ada dia punya graf, kejap, lupa nak beritahu. Dalam masa sama, awak kena tahu kalau angle, trigo ni ada kaitan dengan angle. Awak tahu angle ada berapa jenis? Kita ada angle dalam bentuk degree, kita ada angle dalam bentuk Apa di situ tu? Radian. Ya. Radian, tepat sekali. Lepas tu kalau macam contoh lah, yang ni daripada degree nak tukar jadi radian. Mak saya pula lupa dah formula dia. Okey, kalau degree nak tukar jadi radian, so macam mana? Daripada, okey, contohlah kan kalau macam kita lupa nak tukar macam mana, saya selalu macam ni tau, 180 degree bersamaan dengan pi radian. 180 degree bersama dengan pi dan radian. So 180 ni dia darab dengan apa, dia dapat pi balik. Agak-agak darab radian lah kan? Dia darab dengan apa berapa? Darab dengan 2 pi ke? Tak, dia darab dengan pi over 180. Sebabnya bila saya potong 180, saya dapat apa? Saya dapat pi balik, betul tak? Betul. So maksudnya apa? Daripada degree nak tukar jadi radian, saya kena buat apa? Saya kena darab dengan pi over 180.
10. Macam tu. Okey, tapi kalau macam saya tanya pula, kalau dari macam mana pi ni, macam mana pi dia boleh bertukar jadi 180? Dia darab dengan apa? Darab dengan Darabkan dengan 180 per pi. ya 180 pi. So sini potong-potong, so dapatlah 180 sama dengan 180. So kita tahu kalau daripada radian nak tukar jadi degree, daripada pi bertukar jadi 180, kita darab dengan 180 per pi macam tu. Ini saya buatlah kalau saya macam saya terlupa. So darab dengan apa? Darab dengan 180 per pi. Sebab yang ni nak tukar-tukar degree, nak tukar degree, dia kena hafal tau. Dia kena ingat. Dia takkan bagi. Macam tu. Yap, macam tu lah dia. Okay, so Okay, kejap Yep. Okay, teruskan. kenapa? Ada Tak ada masalah? apa-apa, tak ada apa. Yang kena salin tadi. Sekejap, betul kan? Daripada degree nak tukar jadi radian, darab 1 pi over 180 kan? Sekejap, tunggu sekejap. Takut ada akan sesat pula. Degree convert degree to radian. Betul lah. Darab dengan pi over 180. Okay. So, lepas itu, selepas tu apa? Selepas itu, okay, lepas tu kena tahu graf kan? Kena tahu graf. Okay, kena tahu dia punya graf. Kejap. Kenapa dia macam ni? Ni, lepas tu, macam ni. Okay, so kita ada 4 graf pula, 3 graf. 3 graf ni yang paling basic lah. 3 graf yang paling basic. Graf yang pertama kita ada apa? Kita ada graf Y sama dengan sin X. Okay, kalau graf Y sama dengan sin X, saya cuma buat graf macam biasa je. Saya cuma buat graf macam biasa. Okay. Macam ni. Okay, lepas tu sini apa? Sini adalah Y, sini adalah X kan. Okay, kalau macam graf sin biasanya saya ingat bentuk S terbalik. S terbalik tu macam ni. Macam ni. Dia macam S terbalik kan. Kalau orang ingat macam mana, saya ingat S terbalik. Lepas tu dekat sini bermula dengan kosong, berakhir dengan 360. Bermula dengan kosong, berakhir dengan 360. So kalau tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah dia kalau saya potong separuh, tengah-tengah dia adalah 180 darjah. Macam tu. Okay, lepas tu atas ni apa? Atas sini adalah 1, bawah sini adalah negatif 1. Lepas tu tengah-tengah kosong dengan 180 adalah 90 darjah. Tengah-tengah sini pula adalah apa? Adalah 270 darjah. Macam tu. Ini graf paling basic lah. Macam tu. Okey, dalam masa yang sama, saya boleh buat apa tau. Saya boleh buat macam ni. Copy. Lepas tu saya paste kat sini. Paste. Okey, dalam masa yang sama kita boleh tukar daripada degree menjadi radian tau. Daripada degree bertukar jadi radian. So kalau kita tukar jadi radian apa jadi tau. Kalau radian, kalau disebut dalam bentuk pi tu maksudnya radian tau. Macam tu. So kalau saya tukar dalam bentuk pi iaitu radian. So dekat sini apa? Bermula dengan kosong, berakhir dengan 2 pi. So kalau saya potong separuh jadi apa jadi? Jadi pi. Sini adalah pi over 2. Yang antara pi dengan 2 pi 3 over 4 pi ke? 3 pi over 4 kan? 3 pi over dengan 4. Macam tu. Kan? Graf boleh pakai degree, graf boleh pakai radian. Macam tu. Okey, lepas tu dekat sini kita apa? Kita ada apa lagi? Kita ada graf Y equal to cos X. Kalau graf Y equal to cos X ni biasanya saya ingat bentuk mangkuk tau. Saya ingat bentuk mangkuk je. Alamak. Okey. Macam ni. Okey, tamat. Okey, so dekat sini saya ingat bentuk mangkuk je. So bila bentuk mangkuk ni dia macam ni. Macam ni. Bentuk mangkuk macam biasa je. Lepas tu sini apa? Sini adalah Y, sini adalah X, sini adalah kosong. Katakanlah saya guna degree kan. So bermula dengan kosong, berakhir dengan 360. Bila saya potong mangkuk tu separuh, jadi apa? Jadilah dia 180 degree. Lepas tu dekat sini apa? Dekat sini adalah 90 darjah. Dengan dekat sini adalah 270 darjah. Lepas tu sini apa? Sini adalah 1, sini adalah
Negatif Negatif 1. 1. Macam tu. Okey, lepas tu kalau yang ni pula kita ada graf yang terakhir iaitu y equal to tan x. Y equal to tan x kan. So kalau y sama dengan tan x ni leceh sikit nak ingat sebabnya graf dia complicated sikit. Macam ni. Y. Lepas tu x. Kalau y equal to tan x ni saya ingat apa? Saya ingat dia angkat tangan dulu. Angkat tangan. Angkat tangan. Lepas tu kira apa? Kita ada macam mana nak menyampaikan ni. Okey, katakanlah saya buat macam ni. Bahagian pertama, lepas tu bahagian kedua. Bahagian pertama dengan bahagian kedua. So ada 3 bahagian kan. Tengah-tengah tu besar kan sikit 2 kali ganda. So kita mula-mula angkat tangan. Kejap. Okay, mula-mula angkat tangan. Lepas tu kita turun tangan. Lepas tu kita angkat tangan balik. Lepas tu kita turun tangan dan habis macam tu. So bermula dengan kosong, berakhir dengan 360 darjah. Lepas tu kalau saya potong separuh, tengah-tengah ni adalah 180 darjah. Menarik ni cikgu. Itulah kan. Okey, lepas tu dia ada dia punya limit ke? Tak ada. Tak ada 1 dengan negatif 1 dekat atas bawah tu. Sebab dia sentiasa angkat tangan, turun tangan tu, dia tak pernah habis. Dia tak pernah habis. Maksudnya dia tak pernah habis. Dia boleh angkat setinggi-tingginya tapi tak pernah habis. Macam tu lah. Okey, pastikan yang lengkung dengan menegak tu kan dia tak sentuh tau. Yang ni. Sekejap saya pulakan. Ini dia tak bersentuh. Dia cuma menghampiri je. Macam tu. Okey, so dekat sini apa? Dekat sini adalah 90 darjah. Sini pula adalah 270 darjah. Ya, betul. Okey, boleh salin dulu punya graf. Cikgu ke bawahkan sikit cikgu. Apa dia? Ke bawah. Ke bawah sikit. Scroll ke bawah sikit. Okey. Okey. Okey, betul-betul. Okey, so settle lah untuk kita punya basic. Basic. Baru basic kan hampir sejam ni. Baru basic. Tak, biasanya ini kita panggil sebagai intro lah. Intro ataupun basic memang sejam. Kalau ajar kelas fizikal memang sejam. Kalau online ni macam mana? Kalau online ni nampak sekejap lah. Sebab saya ingatkan memang habis sejam. Okey, sebab lukis kat tablet lagi senang kot. Yelah kalau pakai whiteboard kena apa ni orang kata kena banyak pergerakan sikit kan. So dia take time kat situ lah. Kalau tablet dia smooth je. Okay, kejap cikgu saya nak lukis. Tak apa, silakan. Ini baru apa? Baru intro ataupun basic lah. Baru introduction lah. Tapi ini untuk budak-budak yang memang tak tahu apa-apa lah. Kata kalau budak tu tak tahu apa-apa, memang kena bagi tahu. Kalau tak tahu apa-apa. Kalau dia tak. Sekejap, saya ada tertinggal satu lagi lah. Ada apa? Apa? Yang pi tu ke? Bukan. Tak apa, salin dulu. Lepas tu saya beritahu apa saya tertinggal. Satu lagi benda lupa nak beritahu. Patut rasa lupa ni. Kejap Apa? Silakan.
Okey. Cikgu cari dulu, cikgu. Aduh. Kejap ni macam silap lah. Betul. Yang graf C tu betul ke 3, 4, 4 pi? Yang ni. 3, 4, 4 pi I betul ke? think macam betul je. Patutnya berapa? Sebabnya okey. Kan pi tambah 2 pi lepas tu bagi 2 betul tak? Sepatutnya dapat 3/2. Silap pula. 3 Ni betul. 3/2 pi. Betul. Ha. 3/4 secikut cakap awak tau. Okey tak apalah. Yang pi betul tu betul ke? Pi betul apa lah kan sebab dia pi depan tu kan. Ya ha. Hmm. Betul lah kan. Kalau tekan kalkulator Aduh, pi tambah biasa 2 tu. pi lepas tu bagi 2. Okey, sorry cikgu. Okey, tak apa. Tak, sebab kadang-kala memang saya soal student. Lepas tu bila dia orang bagi salah semua. Sudah. Lepas tu kena double check. Okey cikgu, dah siap. Dah siap dah. Okey, Bella. Seterusnya kan, okey, terlupa satu lagi benda je. Okey, tulis kat bawah ni. Yang sini kan, ada ruang kosong betul tak? Betul. Okey, so sini, dekat sini kan, dia ada satu lagi kategori yang berbeza. Iaitu apa? Iaitu kalau contoh lah kan. Contoh macam ni. Negative angle ni macam mana? Contohnya kalau saya apa? Kalau saya ada sin, lepas tu bracket negatif theta. Kalau sin negatif theta, cuba awak tekan kalkulator sin negatif 30 dapat apa? Sin negatif 30 dapat apa? Negatif 1/2. Okey, maksudnya awak dapat nilai tu negatif betul tak? Kan? Betul. So saya boleh tulis macam ni, negatif sin theta. Cuba tekan negatif sin 30, dapat tak sama? Negatif sin 30. Sama. Macam tu lah. Maksudnya dan negatif tu saya boleh keluarkan dia. Tapi macam mana pula kalau saya buat cos negatif theta. Cuba awak tekan cos negatif 30. Dapat apa? Dapat Positif. positif Mm-mm. Okey, maksudnya kalau saya keluarkan negatif tu, dia jadi apa? Dia jadi positif cos theta. Macam tu. Actually dia keluarkan tu untuk apa cikgu? Ada sebab. Nanti kita akan apply. Okey, lepas tu kalau sini pula, kalau sini tan, kalau tan negatif theta, cuba tekan tan negatif 30, dapat positif ke dapat negatif? Dapat Negatif. Ya, so jadilah dia negatif tan theta macam tu. Nanti kita akan pakai dia insaf. Okey, boleh saling dulu. Saya tahu memang ada kegaduhan tertanya. Tapi ada sebab. Biasanya student tanya jugalah. Dia orang tanya. Tapi nanti dia orang akan nampak sebab kenapa bila buat soalan. Lepas tu bolehlah tulis kat sini juga. Kejap Tak apa. Alright, dah siap. Dah siap. Okey.
Okay, baiklah. So dah habis kita punya basic ataupun intro. Lepas tu saya bagi tahu terus terang. Dekat exam nanti dia akan pecah kepada 4 jenis soalan. 4 jenis soalan. Bila awak tengok soalan tu awak kena detect tahu dia yang mana tahu. So, bahagian pertama, nombor 1. Yang pertama kita apa? Kita ada cari apa tahu? Find function trigo theta. Find value of function trigo theta. Find function trigo theta ni yang apa tahu? Contohnya apa tahu? Contohnya example lah. Examplenya dia minta apa tahu? Katakanlah kan dia minta apa? Dia minta sin A ke? Dia minta cos 2A ke? Dapat apa? Dia minta apa lagi? Kadang-kadang dia boleh minta apa? Kadang-kadang dia boleh minta tan A plus B ke, macam tu. Dia minta value, tapi dia minta apa? Dia minta function trigo theta. Macam tu. Macam tu. Contohlah sin A, dia punya angle adalah A, dia punya function trigonya adalah sin. Contoh cos 2A, dia punya angle adalah 2A, manakala dia punya function trigonya adalah cos. Kalau tan A plus B, A plus B itu adalah angle, manakala tan adalah function trigo. Macam tu. Dia Dan suka kiranya minta cikgu kalau dia tanya function trigo, kita kena pakai yang formula sin A cos A dengan tan tepat A sekali. plus ni lah. Okay. Bagus. Okey, lepas tu yang seterusnya kita apa? Kita ada yang kedua. Yang kedua ni apa? Dia minta apa? Find value of theta. Find value of theta je dia minta. Dia tak minta cari function trigo, dia minta cari theta. Maksudnya kalau theta tu apa? Theta tu dia minta cari angle. Contohnya minta apa? Dia minta solve the equation. Biasanya kita cari theta ke, kita cari A ke. Dia boleh label macam-macam tau. Boleh label angle tu theta, boleh label angle tu A. Lagi angle tu boleh label apa lagi Sekejap. Angle tu boleh label apa lagi? Angle tu boleh label X, dia boleh label X. Lepas tu dia boleh label apa lagi? Biasa dia label ni lah. Dia label theta, dia label A, dia label X. Dia minta tu. Macam tu. Dia minta solve the equation tau. Kalau soalan nombor 2 ni, dia kebiasaannya solve the equation. Maksudnya dia minta cari angle. Macam tu. Biasanya student confuse nombor 1 dengan nombor 2. Sebab apa? Nombor 1 dia punya cara lain. Nombor 2 dia punya cara lain. Macam tu. Okey, lepas tu kita dapat kita pada bahagian nombor 3. Bahagian nombor 3 ni sangatlah simple, tak simple sangat. Bahagian nombor 3 ni biasanya apa tau? Biasanya memang bulat-bulat. Kita kena sketch dia punya graf. Sketch dia punya graf. Belakang graf. Tapi sketch graf tu bukanlah graf yang basic-basic macam ni. Bukan macam ni Bukan dia basic-basic macam ni. Dia akan lagi complicated lah, lagi kompleks. Sketch graf. Lepas tu nombor 4 kita dah apa? Nombor 4 saya ada apa? Saya ada proving. Dia minta proving. Macam tu. Nombor 4 kita minta proving. So nanti bila jumpa soalan trigonometri, awak kena detect tau. Sama dia nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Nombor 3 ke 4 tu senang nampak. Dia minta sketch lah. Dia minta proving lah. Tapi nombor 1, nombor 2 tu selalu orang confuse. Ni soalan yang mana? Macam tu. Dekat exam. Okey, balik Salih. Okay. Macam tu. So habislah kita punya basic. Saya tutup kemudian waktu tinggal.